Ramalan awal menunjukkan ekonomi Singapura tumbuh perlahan pada suku pertama tahun ini, iaitu 0.1% berbanding setahun lalu. Ini sekaligus di luar jangkaan pakar-pakar ekonomi. Pada suku sebelumnya, ekonomi negara tumbuh 2.1%. Jika dibandingkan dengan suku sebelumnya dan setelah diambil kira perubahan musiman, GDP sebenarnya merosot 0.7%. Sektor pengilangan terus mencatat kejatuhan apabila ia mengecut 6% berbanding setahun lalu. Ini setelah ia mengecut 2,5% pada suku sebelumnya. Sektor-sektor dagangan burung dan runcit, pengangkutan serta penyimpanan pula merosot 1.1% berbanding peningkatan 2.4% pada suku sebelumnya. Dalam pada itu, perkhidmatan-perkhidmatan lain seperti penginapan dan makanan serta hartanah mencatat pertumbuhan 6.7%. Ini bagaimanapun lebih perlahan berbanding pertumbuhan 9% yang dicatat pada suku sebelumnya. Penguasa Kewangan Singapura MAS dalam pada itu menghentikan buat masa ini dasar mengetatkan kewangan. Langkah itu bertentangan dengan jangkaan bahawa ia akan mengetatkan lagi dasar kewangan buat kali ke-6 dalam usaha menangani inflasi yang kekal tinggi. MAS menyatakan langkahnya sebelum ini yang membiarkan mata wang Singapura meningkat masih mendatangkan hasil kepada ekonomi. Buat masa ini, ramalannya dikekalkan. Bank Pusat itu menambah inflasi dijangka kekal tinggi buat beberapa bulan akan datang ekoran kos tinggi perniagaan yang disalurkan kepada pengguna. Inflasi bagaimanapun dijangka semakin perlahan pada separuh kedua tahun ini. Ia menyatakan inflasi teras tahun ini diramal berada pada purata 3,5 hingga 4,5%. Sementara inflasi keseluruhan pula diparas 5,5 hingga 6,5%. Singapura sudah pun mengambil langkah untuk mengukuhkan kedudukan hasil mahsul negara sepanjang 2 belanjawan lalu. Ini sedang perbelanjaan pemerintah dijangka melebihi 20% GDP menjelang tahun keuangan 2030. Bagaimanapun, ia mungkin perlu berbelanja lebih tinggi lagi berbanding unjuran awal bagi bidang seperti pengukuhan persaingan ekonomi serta keterangkuman dan mobiliti sosial. Kementerian Keuangan menyatakan demikian dalam adendum kepada ucapan Presiden Halimah Yacob yang merasmikan sesi parlimen minggu ini. Dalam senario sebegini, Singapura perlukan lebih banyak hasil pendapatan atau perlu mengalihkan dana sedia ada ke bidang-bidang utama yang baru. Kementerian Keuangan menyatakan pihaknya akan terus memastikan dasar keuangan awam yang mantap dan stabil menerusi pelbagai kaedah mampan cukai ke atas pendapatan, penggunaan dan aset. Pihak MOF juga akan memastikan jumlah tenaga manusia dalam sektor awam tumbuh secara berdisiplin supaya tidak mengambil terlalu ramai bakat tempatan sehingga menjejas keperluan sektor swasta. Sementara itu, dalam adendumnya pula, pejabat Perdana Menteri PMO menyatakan Singapura akan mengemaskini strategi berhubung penduduk sedang keperluan bidang penjagaan terus meningkat. Ini juga sedang lebih ramai warga tempatan menghadapi tekanan berganda iaitu menjaga anak kecil sambil menjaga orang tua mereka. Ini ukuran masalah kadar kesuburan negara yang merosot dan penduduk yang semakin menua. PMO menyatakan lebih banyak usaha akan dilakukannya untuk memanfaatkan lanjut usia sebagai satu kelebihan. Ini agar penduduk Singapura dapat meraih manfaat daripada jangka hayat lebih panjang dan sihat. Kemasukan pekerja asing dan imigrasi juga akan dikendalikan demi memastikan ia memberi manfaat ketara kepada penduduk Singapura. PMO juga sedang mencari cara untuk meningkatkan bantuan kepada para ibu bapa yang menjaga bayi dengan membantu mereka menguruskan komitmen keluarga dan pekerjaan dengan lebih baik lagi. Usaha-usaha untuk membina masyarakat yang menyokong keluarga juga akan dipertingkat. Dalam pada itu, PMO menyatakan pemerintah juga sedang mempertingkat usaha untuk membantu orang ramai agar lebih selamat dan terlindung daripada penipuan online. Kumpulan Negara Bijak dan Pemerintah Digital SNDGG tambahnya akan melancarkan sistem dipanggil Check Who menjelang hujung tahun ini.
Sistem itu akan membantu orang awam mengesahkan sama ada panggilan daripada penjawat awam yang mereka terima adalah sahih. SNDGG juga mahu meningkatkan keupayaan mengesan laman-laman pemancingan data atau phishing yang menyamar sebagai laman pemerintah. Selain itu, ia akan menghasilkan alat analitik penipuan bagi SingPass. SNDGG juga akan menyokong pegawai penguatkuasaan undang-undang untuk bekerjasama dengan masyarakat dalam usaha pencegahan penipuan menerusi aplikasi seperti Scam Shield. Saudara, mangsa jenayah seksual akan diberi keutamaan dan lebih banyak privasi ketika membuat laporan di pusat-pusat polis kejiranan. Mereka kini boleh membuat pilihan baru semasa beratur sebagai sebahagian daripada usaha meningkatkan sokongan kepada para mangsa jenayah seksual. Pusat pemeriksaan forensik di Kompleks Polis Cantonment juga direka semula. Sebuah ruang penjagaan khusus dengan 2 bilik pemeriksaan baru. Di sinilah mangsa-mangsa jenayah seksual akan menjalani pemeriksaan forensik. Dilancarkan 6 tahun lalu, pusat OneSafe ini direka semula untuk memberi para mangsa lebih banyak privasi semasa proses siasatan. Pusat sehenti yang diperbaharui ini dijangka dibuka liwat bulan ini. When they have to share about the very painful details of their sexual assault experience. The fact that it has a one-stop setup whereby the victim can have a medical examination as well as an interview with the police in one space, at one location, can actually maximize the convenience for the victim. The furnishings and the way that they have decorated the rooms also gives a very cozy and almost homey kind of environment. Pihak berkuasa menyatakan, jenayah seksual terus menjadi keprihatinan di Singapura. Sejak 4 tahun lalu, lebih 9,600 kes serangan seksual dilaporkan termasuk kes rogol. Hampir 1,100 daripadanya dikatakan dilakukan oleh anggota keluarga atau saudara mara mangsa. Berucap di sebuah seminar kesedaran serangan seksual, Menteri Ehwal Dalam Negeri Merangkap Undang-Undang K. Shanmugam berkata, lebih banyak usaha perlu dilakukan. Polis, kata beliau, akan melancarkan option laporan jenayah seksual di pusat-pusat polis. With the new sexual crime report option at the kiosk, when someone selects this option, the system will immediately alert officers at the NPC, and the person reporting the sexual crime then will be given priority and some privacy when they come forward to report. This year, we will increase our efforts to support victims of sexual crimes. And that hopefully will lower the barriers to report sexual crimes. Sebuah markas polis yang baru juga sudah dibentuk untuk menyelia jenayah seksual. Lebih 200 penduduk menghadiri acara buka puasa beramai-ramai di sebuah Dewan Serbaguna di Pasir Ris Street 51 hari ini. Acara buka puasa ini adalah anjuran Persatuan Palang Merah Singapura, Yayasan Mendaki dan Pusat Sukarelawan SG Cares di Pasir Ris. Ia bertujuan meningkatkan pemahaman penduduk mengenai bulan Ramadan di samping mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Para penduduk yang hadir merupakan penerima bantuan 3 badan tersebut. Mereka juga menerima pek penjagaan diri mengandungi bahan makanan dan kelengkapan kebersihan diri. Ia membolehkan masyarakat kita bekerja bersama seperti yang boleh kita memerhatikan di sini di mana sukarelawan bekerjasama untuk menyiapkan dewan dan mensajikan makanan kepada jiran tetangga. Dan juga kami di Pasir Ris juga meluangkan masa untuk mengkongsi mengenai bulan puasa dan juga puasa, di mana puasa adalah satu daripada 5 rukun Islam, supaya rakan-rakan kita dapat lebih memahami lagi tentang agama kita. Menteri Kesihatan Ong Ye Kung menjelaskan adalah salah untuk mengatakan bahawa peningkatan kes jangkitan COVID-19 tempatan sebahagian besarnya berpunca dari para pelancong yang membawa virus itu masuk ke negara ini. Sebaliknya, gelombang terbaru sekarang dipacu oleh kes-kes jangkitan semula kerana virus itu kini sentiasa menular dalam masyarakat. When the protection against infection from past infections or vaccinations wanes over time,
people do get reinfected, and that causes the number of cases to rise, and a new wave will emerge. And MOH estimate is that about 30% of the current infections are reinfections. This is higher than 20 to 25% in the previous wave. Encik Ong menambah, tiada varian utama yang sedang menular di Singapura. Sebaliknya, beberapa varian dikesan dalam masyarakat termasuk XBB 116 yang sedang dipantau oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Minggu lalu, Singapura mencatat purata sekitar 4,000 kes sehari. Namun, kadar kemasukan ke hospital jauh lebih rendah berbanding ketika kemuncak pandemik. 2 daripada setiap 3 klinik jagaan asas yang dijangka menjadi sebahagian daripada pembaharuan sistem jagaan kesihatan Singapura sudah pun menyertai skim itu. Di bawah skim SG Lebih Sihat, para penduduk akan berdaftar dengan klinik doktor keluarga sepanjang hayat. Ia akan memainkan peranan penting dalam menyediakan pelan kesihatan mereka dan rawatan pencegahan. Pihak MOH menyatakan pihaknya sedang secara aktif mendampingi para doktor untuk menangani isu-isu yang timbul menjelang pelancaran skim itu pada Julai ini. The next 2 years will be crucial as they will be the pivotal years of our healthcare transformation journey. Healthier SG will hit the road running. The support system for aging in communities will start to take shape, and we need to work out how our orchestra need to play by putting in place the right system of discipline plus empowerment. Strategi itu digerakkan oleh 3 kelompok jagaan kesihatan awam Singapura. Satu daripadanya ialah Kumpulan Jagaan Kesihatan Nasional NHG yang sudah melancarkan sebuah pusat sehenti yang menawarkan lebih 450 program kesihatan dan jagaan sosial. Para penduduk boleh mendaftar bagi pelbagai kegiatan seperti kelas senaman dan kesejahteraan serta bimbingan pemakanan. Seorang pengguna dimasukkan ke hospital dan seorang lagi mengalami kesan sampingan yang serius selepas mengambil produk-produk bernama Disihat Herba Gout dan Sendi dan Yanwo Chong Chow Yan Yin Chin Fei Huatan Dan. Penguasa Sains Kesihatan HSA kini memberi amaran kepada orang ramai supaya jangan membeli atau menggunakan kedua-dua produk itu yang mengandungi steroid dan antihistamin. Produk ini dipasarkan sebagai herba pelega sakit dan secara palsu dilabel sebagai bebas steroid. Produk ini pula kononnya herba yang boleh melegakan batuk. Kedua-dua produk ini dijual di laman seperti Shopee dan Facebook. Kedua-dua mangsa berkenaan bagaimanapun mendapatkan produk tersebut dari Malaysia melalui rakan-rakan mereka.